Hello, hai semua. Selamat datang ke channel Kak Min. Korang semua sihat tak tu? Korang mesti rindu Kak Min kan? Lagi-lagi nak dengar cerita seram daripada Kak Min. Okeylah, sebelum kita mula, buat korang yang baru sampai kat channel Kak Min ni, jangan lupa untuk subscribe kalau nak dengar cerita hantu lagi, okey? Jadi, untuk episod kali ini, Kak Min nak ceritakan satu kisah seram fiction bukan nyata. So, untuk korang yang tengah makan depan Kak Min ni, dah ready belum? Sekarang tercekik pula. So, shall we start? Secara ringkasnya, aku hanya ingin dikenali sebagai Amin. Berasal daripada Selangor dan aku adalah anak sulung daripada dua adik-beradik. Mak aku dah lama meninggal. Dalam hidup aku cuma ada abah dan adik. Kisah yang aku nak kongsi sebenarnya ni dah lebih 10 tahun terjadi. Mari aku ceritakan. Aku ingat lagi, pada waktu itu aku telah mendapat tawaran sambung belajar di Dungun, Terengganu. Perasaan aku pada waktu itu gembira tak terkata. Well, sekurangnya aku boleh merantau ke negeri orang. Tapi aku mula tersentak dengan persoalan. Aku rasa abah mesti tak bagi aku berdikari sendiri. Lalu aku menanyakan soalan ini terus kepada abah. Dan abah mula memberikan jawapan. Kau nak cari rumah sewa luar? Kenapa tak nak duduk dengan mak ngah kau je? Yelah, lagipun dia kan hidup seorang. Bolehlah juga kau tengokkan mak ngah kau tu. Aku terdiam. Kemudian aku teringat tentang mak ngah, iaitu adik perempuan arwah ibu, yang aku boleh katakan seorang yang sangat pendiam. Lagi-lagi selepas dia keguguran anak dan kehilangan suaminya di dalam kemalangan. Secara jujurnya, aku agak takut dengan mak ngah. Yelah, walaupun dia mak ngah aku sendiri. Akhirnya aku dan abah mula mencapai kata putus. Aku akhirnya akan tumpang di rumah mak ngah untuk tahun pertama pengajian aku di sana, which is sebelum aku betul-betul bersedia untuk berdikari sendiri. Tiba hari untuk aku bertolak ke Terengganu. Abah dan adik menghantar aku ke stesen bas. Dan pada waktu itu juga, abah mula menelefon mak ngah untuk memberitahu bahawa aku bakal bertolak ke sana hari ini. Aku sebenarnya rasa tak sedap hati. Tapi aku buat tak tahu je. Mungkin perasaan. Tapi apa aku boleh cakap, perasaan pertama kali travel jauh daripada keluarga, boleh tahan penat juga. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya sampai ke stesen Dungun. Memang letih juga badan ni. Confirm. Lepas ni, aku sampai je rumah mak ngah, aku mesti tertidur kepenatan. Aku kemudian turun daripada bas sambil menggalas beg tangan dan menarik lebihan beg yang telah aku bawa sambil mencari-cari kelibat mak ngah di bawah. Yang aku tahu, mak ngah akan ambil aku di stesen bas. Amin! Aku disapa daripada belakang. Mak ngah. Alhamdulillah, dah sampai nak buang mak ngah ni. Amin duduk dengan mak ngah ya? Aku kemudian menjawab. Mestilah mak ngah. Boleh tolong-tolong mak ngah juga sementara Amin dekat sini. Sebenarnya pertemuan aku dan mak ngah selama beberapa tahun kami tidak berjumpa agak kekok. Ialah memandangkan mak ngah sejak daripada kejadian yang menimpanya, dia lebih suka menyendiri. Hanya abah yang selalu akan menghubungi mak ngah untuk bertanya khabar. Setelah habis perbualan aku dan mak ngah, aku mengikutinya pulang ke rumah. Mak ngah hanya duduk di kampung, jadi kawasan untuk masuk ke rumahnya juga agak gelap. Tak apalah, lambat laun aku akan hafal juga kawasan ni. Sampai sahaja aku di rumah mak ngah mula membuka pintu. Apabila aku mula menjejakkan kaki, aku terbau busuk. Busuk seakan bau bangkai. Mungkin bau haiwan mati rasanya. Mak ngah kemudian menjemput aku masuk dan menunjukkan bilik kosong yang telah disediakan untuk aku. Nak dipendekkan cerita, malam itu sememangnya aku keletihan. Dan selepas sahaja aku mengemas barang, aku pun terus tidur. Keesokan paginya, aku terjaga setelah aku mendengar mak ngah sedang memasak di dapur. Kalau nak dirumuskan, untuk hari yang pertama aku menginap di rumah mak ngah, semuanya baik-baik saja. Tiada apa yang pelik. Salah juga aku fikir yang pelik-pelik tentang mak ngah. Pada petang itu, aku membuat keputusan untuk keluar sebentar dan ronda-ronda kampung sambil menaiki motosikal mak ngah. Semasa meronda, aku terlihat ada satu warung yang berada betul-betul di hujung simpang kampung. Atas rasa ingin tahu, aku pun lalu di hadapan warung tersebut. Wah, ramainya pelanggan. Dan pada waktu itu juga, aku perasan yang mereka semua sedang memerhatikan aku.
dengan pandangan yang sangat pelik. Biarlah. Hari pun semakin gelap. Aku rasa lebih baik aku pulang sekarang. Yelah, nanti Mak Ngah risau pula. Sampai aku di rumah Mak Ngah, aku terhidu bau yang sama. Bau busuk seakan dari bangkai. Aku mula bertanya pada Mak Ngah, "Mak Ngah, kenapa Amin ada bau bangkai? Ada haiwan mati ke?" Kalau nak minta tolong Amin tanamkan bangkai tu, Amin boleh tolong. Mak Ngah kemudian membalas pertanyaan aku. "Oh, tak ada apalah Amin. Biasalah duduk kiri kanan hutan ni kan. Macam-macam lah baunya." Aku kemudian hanya terdiam dan terus masuk ke dalam rumah. Selepas selesai sahaja waktu maghrib, aku dan Mak Ngah makan malam bersama di dapur. Sedang aku menjamah lauk, aku terpandang kelibat kanak-kanak yang sedang berlari di belakang Mak Ngah. Aku cuba untuk menggosok mata dan melihat semula, tetapi kelibat tu tiada. Aku kemudian memandang wajah Mak Ngah. Mak Ngah kelihatan pucat. Adakah ini perasaan aku je? Setelah selesai makan malam, aku hanya duduk di bilik sambil menyusun buku-buku nota yang aku bakal gunakan untuk semester pertama nanti. Sedang aku asyik membelik-belik buku, aku tiba-tiba terdengar bunyi ketawa seorang kanak-kanak. Betul-betul di belakang aku. Aku terus menoleh ke belakang. Tiada apa. Tapi apa yang aku baru dengar tadi? Aku kemudian bangun dan terus membuka pintu bilik. Aku ternampak Mak Ngah sedang berdiri di tangga dapur sambil memarahi sesuatu di bahagian penjuru dapur. Aku kemudian menyapa Mak Ngah. "Mak Ngah, cakap dengan siapa tu?" Mak Ngah kemudian tersentak sambil memandang aku. Oh, tak ada apalah. Biasalah kucing masuk dekat dapur ni. Dah, Amin masuk tidur ya." Aku kemudian agak pelik dengan reaksi Mak Ngah. Tapi dalam masa yang sama, aku tahu apa yang aku dengar tadi sangat jelas. Malam kemudian semakin larut. Dengan suasana yang sunyi, aku yang pada mulanya sedang membaca buku, mula terlena di ulik hening malam. Amin. Aku terjaga. Mata aku terbuka sambil memandang siling bilik aku. Aku kemudian terdengar bunyi pintu bilik aku ditutup dengan sangat kuat. Seakan barusan ada seseorang yang memasuki bilik aku. Waktu itu aku terus bangun dan menjerit memanggil Mak Ngah. Seperti tiada respon, aku bangun dan memberanikan diri untuk naik ke atas dan memanggil Mak Ngah lagi sekali. Sewaktu aku cuba untuk menaiki tangga ke atas, kaki aku dipegang sesuatu. Aku terjatuh. Aku kemudian terpandangkan sepasang mata merah yang sedang memandang aku di bawah tangga. Aku menjerit sekuat hati. Aku kemudian terlihat Mak Ngah keluar daripada bilik di tingkat atas. "Mak Ngah, tolong Amin!" jerit aku. Mak Ngah kemudian terkejut. "Amin, kenapa ni? Apa jadi?" Aku berkata, Tadi Amin dengar suara. Lepas tu ada lembaga tarik Amin bawah tangga ni." "Allah, kenapa tak jerit panggil Mak Ngah tadi? Okey dah, bangun. Mak Ngah kemudian membuka lampu dapur dan segera naik ke atas semula untuk mengunci bilik yang dia baru keluar tadi. Aku memerhatikan tingkah laku Mak Ngah yang bagi aku agak pelik. Kenapa dia perlu mengunci bilik itu? Keesokan paginya, atas rasa ingin tahu, aku pergi mendapatkan Mak Ngah di dapur. Kemudian aku mula bertanya, "Mak Ngah, sepanjang Mak Ngah duduk kat rumah ni, Mak Ngah tak ada rasa yang pelik-pelik ke?" Mak Ngah membalas, "Tak ada apalah, okey je." "Kenapa Amin cakap macam tu? Tak selesa ke tinggal sini dengan Mak Ngah?" Aku tersentak mendengar jawapan Mak Ngah. Oh, tak adalah Mak Ngah, Amin saja tanya." Aku kemudian naik ke atas beranda rumah dan melalui bilik yang Mak Ngah kunci malam tadi. Dalam hati aku hanya berkata, apalah agaknya yang Mak Ngah kunci dalam bilik ni ya? 2 hari berlalu. Semuanya biasa saja. Tiada perkara pelik berlaku dan aku pun tidak diganggu. Entahlah, aku tak nak fikir sangatlah. Nanti boleh kena ganggu balik. "Amin, Amin!" jerit Mak Ngah. "Ya Mak Ngah, kenapa tu?" "Mak Ngah nak beli barang kejap dekat kedai runcit. Amin jaga rumah kejap ya," pesan Mak Ngah. "Okey Mak Ngah, hati-hati," balas aku. Beberapa minit selepas Mak Ngah keluar menaiki motosikalnya, aku mula mencari kunci bilik yang Mak Ngah sorokkan. Perasaan ingin tahu aku sebenarnya sangat membuak-buak. Apa sebenarnya yang Mak Ngah cuba sorokkan dalam bilik ni? Jumpa, ada pun kunci ni. Aku meluru ke pintu bilik yang dikunci Mak Ngah dan mula membuka engsel serta kunci besinya. Gelapnya bilik ni. Aku terhidup bangkai lah. Ada tikus ke yang mati dalam bilik ni? Aku kemudian mencari suis lampu bilik. Tak ada apa pun dekat ruangan ni.
Aku kemudian menjengah di sudut bilik di bahagian dalam. Lampu mula berkelip-kelip. Astaghfirullah, apa benda ni? Aku terlihat tempat pemujaan yang diletakkan lilin dan kemenyan di hadapan botol kaca yang dibaluti kain kuning. Allahu Mak Ngah, apa yang Mak Ngah buat ni? Teriak aku. Dengan lampu yang berkelip-kelip, aku cuba memberanikan diri untuk membuka botol kaca yang disaluti kain kuning tersebut. Bayi! Bisik suara halus di belakang aku. Aku kemudian menjerit, lalu pengsan. Amin! Amin! Amin bangun! Jerit Mak Ngah. Mak Ngah, apa yang Amin baru nampak dalam bilik Mak Ngah ni tadi? Kenapa Mak Ngah buat pemujaan ni? Mak Ngah hanya terdiam. Mak Ngah, apa yang Mak Ngah buat ni syirik. Apa jadi dengan Mak Ngah ni sebenarnya? Siapa yang ada dalam bekas kaca tu Mak Ngah? Mak Ngah mula menitiskan air mata. Dan dia mula berkata, Mak Ngah hanya rindu anak Mak Ngah, Amin. Rindu sampai rasa nak mati. Mak Ngah tak boleh kalau anak Mak Ngah tak ada. Aku menjawab, jadi betul lah apa kata saudara mara tentang Mak Ngah? Mak Ngah simpan janin anak Mak Ngah yang dikatakan gugur akibat kemalangan tu. Mak Ngah memarahi aku. Ya, memang Mak Ngah simpan. Sebab Mak Ngah tahu nanti Mak Ngah tak akan dapat peluk anak Mak Ngah lagi. Kau tak faham perasaan ibu yang kehilangan anaknya, Amin. Aku kemudian berkata, Mak Ngah, Tuhan dah atur segalanya. Apa yang Mak Ngah buat ni ibarat Mak Ngah seksa jasad anak Mak Ngah. Mak Ngah suka ke tengok jasad anak Mak Ngah terseksa? Mak Ngah kemudian hanya menangis teresak-esak. Aku cuba untuk menenangkan Mak Ngah juga pada waktu itu. Sepertinya dia nampak kesal setelah apa yang berlaku. Aku tahu jauh di sudut hati Mak Ngah sebenarnya dia terkilan akan kehilangan anak dan suaminya. Tetapi disebabkan rasa sunyi dan depresi membuatkan dia bertindak sedemikian. Mak Ngah memuja roh anaknya supaya kembali menemaninya. Nak dipendekkan cerita, selepas semuanya terbongkar, aku meminta izin Mak Ngah sendiri untuk menolongnya mengebumikan kembali janin anaknya dengan bantuan imam kampung. Secara konklusi, hanya beberapa orang sahaja yang tahu mengenai kisah Mak Ngah. Kalau nak ceritakan tentang kondisi Mak Ngah selepas kejadian itu, ya semestinya hampir hilang semangat dan patah hati lagi-lagi untuk hidup. Tetapi sepanjang setahun aku berada di rumah Mak Ngah selepas kejadian itu, aku cuba membantu Mak Ngah untuk hidup dengan lebih baik. Selepas aku tamat belajar selama 3 tahun, Mak Ngah mula sakit. Pada awal tahun 2012, aku mendapat khabar bahawa Mak Ngah telah meninggal dunia. Dan Mak Ngah telah dijumpai meninggal dunia di dalam bilik yang dikuncinya. Okay guys, so macam mana cerita kali ni? Untuk pengetahuan korang, cerita ni hanyalah fiksyen semata-mata, tiada kaitan dengan yang masih bernafas ataupun yang dah meninggal dunia, okay? So, kalau you guys nak lagi cerita seram macam ni, jangan lupa untuk komen dekat bawah, okay? So, I'll see you guys very soon. Bye.